Di mana saya ulaskan tadi dalam ucapan, kemampanan merupakan satu komitmen kerajaan kita. Bila kita mengatakan kemampanan, bukan saja kita memastikan alam sekitar kita yang baik, malahan komitmen di peringkat dunia pun kita pastikan bahawa kita akan mengekalkan hutan kita tidak kurang daripada 50%. Itu komitmen kita di bawah environmental COP28. Ini maknanya dengan komitmen ini kita juga nak pastikan bahawa semua pemegang taruh kita akan terlibat bersama memastikan komitmen untuk kita pastikan kemampanan dalam sektor peladangan ini akan dapat kita kekalkan. Bila kita kata kemampanan, ialah juga kita melihat pada good agriculture practice, amalan-amalan yang terbaik dalam kita membuat penanaman. Kita tidak akan mencemarkan alam sekitar kita. Maknanya daripada proses penanaman, proses penuaian, proses untuk kita hasilkan produk kita di kilang, kita tidak akan mencemar alam sekitar kita, tapi sebaliknya kita akan menghasilkan produk-produk kita yang bersih, yang selamat dan sihat untuk dikonsum ataupun digunakan oleh pengguna-pengguna di peringkat dalam maupun di luar negara, supaya ianya akan permintaan pada produk kita ini akan dapat diterima di pesada dunia. Ini akan menjamin pertama sekali sebab agrokomoditi memainkan peranan yang amat besar dalam sektor ekonomi dan sumbangan kepada pendapatan negara kita. Sehingga September, seperti mana saya katakan tadi, dari segi KDNK kita menyumbang lebih kurang 60 bilion ringgit, iaitu 5% daripada KDNK negara kita. Dari segi ekspor hampir 118 bilion ringgit, iaitu 11 mungkin 5% sehingga September ini kepada ekspor negara kita. Jadi maknanya bukan saja dari segi sumbangan kepada pendapatan negara, tapi lebih penting kita kena lihat keseluruhan rantaian, di mana orang yang terlibat dalam sektor agrokomoditi ini tidak kurang daripada 500,000 orang pekebun kecil yang perlu kita jaga. Mereka ini adalah penyumbang terbesar di samping syarikat-syarikat besar yang ada ladang besar dan sebagainya. Pekebun kecil juga memainkan peranan utama. Sebab itu hari ini kita adakan Hari Agrokomoditi untuk kita himpunkan semua pemegang taruh kita, daripada mereka yang besar yang terlibat dalam sektor penggilangan, sektor peladangan, termasuklah pekebun-pekebun kecil kita, di mana kita libatkan bersama. Dan di sinilah kita boleh bertukar pandangan, bertukar fikiran di antara semua stakeholder ini tadi, untuk kita memikirkan apakah idea-idea baru yang boleh kita buat untuk kita pastikan kita dapat meningkatkan amalan yang lebih baik dan untuk meningkatkan pendapatan industri players daripada pekebun kecil, syarikat-syarikat, dan akhirnya akan memberi penambahan peningkatan ekonomi negara kita. Jadi pada masa yang sama kita juga nak fokuskan kepada belia-belia kita. Dengan adanya program ini sebenarnya ada peluang pekerjaan, ada peluang perniagaan, ada peluang dari segi perkhidmatan dalam sektor pertanian. Keseluruhan rantaian itu, bukan saja bekerja di ladang, bukan saja jadi pengurus di ladang, tapi juga boleh sebenarnya menjadi terlibat dalam servis industri kepada peladangan. Semua sektor kita, termasuklah menggunakan teknologi-teknologi baru, ICT misalnya, menggunakan drone. Ini semua orang-orang muda kan yang terlibat bersama. Jadi ini peluang yang kita nak beri pada mereka supaya mereka dapat memberi sumbangan dengan kepakaran, ilmu dan kemahiran yang mereka ada. Mereka dapat membantu untuk meningkatkan produktiviti dalam sektor agri-komoditi negara kita. Dalam ucapan itu tersiada mengatakan negara tidak boleh bergantung kepada tenaga buruh daripada luar, daripada Indonesia. So macam mana kita menarik kerja tempatan untuk kerja dah sawit? Itu yang saya katakan tadi, kita kena beralih. Pertamanya dari segi mekanisasi dan juga otomasi. Sebab kadang-kadang orang tempatan kita bila bekerja dari segi, orang kata the 3D lah, dirty, dangerous and difficult ni, tak ramai yang nak. Bukan saja sektor peladangan, termasuk juga sektor pembinaan dan sebagainya. Jadi tapi kalau kita dapat perkenalkan otomasi dan mekanisasi, insya-Allah, sebab dia dah menggunakan
mesin, dia dah menggunakan alat-alat peralatan untuk terlibat dalam sektor perdagangan. Dan melalui impact lah kita katakan pusat latihan kita, kita dah melatih mereka untuk menggunakan mesin. Dalam sektor perdagangan sekarang ni kebanyakan juga dah mula menggunakan mesin, menggunakan drone dan sebagainya untuk buat menyembur racun, untuk untuk baja dan sebagainya. Malahan untuk memetik buah sekarang ni pun dah menggunakan dalam sektor kelapa sawit. Tapi yang lebih penting, kalau kita dapat tarik orang-orang muda kita ni yang ada tendensi lah menggunakan gadget-gadget, mereka ini boleh memikirkan cara-cara baru. Bagaimana kita nak menoreh getah, misal katakan, bagaimana kita nak memungut buah getah itu ataupun pokok dan sebagainya, semualah. Jadi ini yang kita nak galakkan untuk libatkan mereka bersama, memikirkan kaedah, dan diharapkan dengan itu nanti lebih ramai pekerja tempatan kita yang akan terlibat dalam sektor perdagangan dan juga komuniti. Dan saya kira kalau mereka menggunakan kaedah baru ini, sudah pasti pendapatan mereka juga akan bertambah.